Yang kita tak nak, bila makan pisang sebelum sembahyang Jumaat, kemudian dia pergi sembahyang Jumaat tak berkumur. Itu yang bila baca Fatihah tu, Allahu Akbar, Bismillah. Pisang tadi ni, dia bubuh dalam poket baju Melayu. Dia tak makan. Bila sujud, bergolek atas jadah. Bila dia baca Rabbighfirli, jatuhlah pula Rabbighfirli. Orang sebelah pun tak khusyuk. Dari mana datang pisang ni? Bila rukuk kali kedua, dia boleh ambil, dia letak baliklah poket dia. Bangun rukuk kedua, Allahu Akbar. Orang sebelah tanya, hilang pula dah, kata dia. Dia orang bukan semayang, tuan-tuan mencari pisang je. Tengok akak kita tu, lenguh akak ya. Kursi tak ada ya. Duk lunjur akak ni tuan. Sakit lutut. Buat macam mana macam ni? Kursi tak ada, bersila macam ni. Kadang-kadang dia lenguh, dia lunjur kaki. Lepas tu dia nak bersila balik, dia tarik kain yang bahagian atas je, yang bawah tak tarik. Tuan-tuan faham? Dia tarik bersila balik. Saya tak tengok macam bazir pula. Yang mana faham, tak faham sudah. Jadi akak-akak berhati-hatilah ya, anda mampu mengubahnya tuan. Allah, saya tunjuk pada akak tu sakit lutut. Dia lunjur. Sakit lutut. Sekejap. Lori simen lalu. Bukan senang nak tengok. Baik. Okey, sekarang pukul 9.50. 8.50. Okey. Jadi akak ni sagi balik lah. Tak lama kak lunjur kak, sakit lutut. Tak lama kak, nanti balik lah. Bila balik nanti, akak lepak lah atas katil, kenang tu Haji, subhanallah. Baik. Nun, abang-abang yang berdiri dekat pintu gerbang, berdiri tu. Yang gauk saja 8 orang. Tak lama abang, habis ceramah 9.30, baliklah. Baliklah, tak ada masalah. Nun cuba tengok makcik atas tangga tu. Tangga tu sengit tu tuan-tuan. Begini dengan ceramah, duk balance tahan sebelah ni. Sebelah kaki tu tak tumbang, nampak makcik hujung tu. Tak apa makcik, 9.30 kan baliklah makcik. Okey, saya nak bawa apa? Dalam kubur nanti, boleh ke balik? Gelap, nak balik. Sakit lutut, nak balik. Oi, lamanya, nak balik. Agak-agak malaikat bagi balik. Sekarang ni kalau tuan-tuan nak balik, balik. Boring lah ceramah Ustaz Kazim, baliklah tengok Gegar Vaganza, silakan. Tapi kalau tuan-tuan boring dalam kubur, panas gila, gelap pula tu, baliklah. Boleh ke balik? Tak boleh balik dah kak, oi. Duduklah dalam tu, simpan sampai kiamat. Kalau abang-abang balik pun orang tak nak. Seminggu lepas tanam, balik mayat tu, melompat. Siapa tu? Itu rasa mayat si Mak Topoi tu. Baca Yasin satu masjid. Takut. Siapa yang nak arwah suami dia dah tanam petang, malam balik Dr. Hussein dengan pocong lagi. Keluar pada bilik terkejut. Ya Allah, abang ni bukan tanam ke petang tadi? Tanam lah, gelap sangat dalam kubur tu. Abang minta outing. Ingat macam asrama ke outing? Tuan-tuan, kita dalam dunia selesai masalah. Akak tadi mengadu sakit lutut. Hero kita tadi hantar kerusi, selesai masalah. Abang kita berdiri, sakit lutut gaut. Dia duduk bersila, selesai masalah. Tetapi kalau kubur, bila ada masalah, boleh selesai? Tak boleh selesai. Yang nak selesaikan tu bila? Sekarang, waktu hidup dalam dunia. Kita selesaikan masalah dalam kubur. Dengan apa? Sedekah.
dengan zakat, dengan wakaf, dengan hibah, dengan sedekah. Kita ada wang, kita bagi orang buka puasa, belanja dia, kita dapat pahala. Kita tengok anak yatim, kita bagi makan anak yatim, cerah kita dalam kubur. Kita ada tanah, buat surah, buat tahfiz, cerah kita dalam kubur. Inilah dia harta. Sebab tu tuan-tuan, jom jadi orang berharta dan bimbing harta tadi supaya boleh tolong kita di alam kubur, alam barzah sampai hari kiamat. Jangan dekut, jangan jadi sombong dengan harta, yang itu yang dibenci. Wallahu a'lam. Allahu Akbar. Kita nak dengan harta ini menjadi pemudah cara untuk kita ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan tuan-tuan, dengan duit yang tuan-tuan sumbang ini, ya, dan kita jemput penceramah hebat pada hari ini. Bayangkan tuan-tuan, disebabkan ceramah ini mungkin ada di kalangan kita yang sebelum ini tak pernah pun solat. Tapi disebabkan dengan ceramah ini tuan-tuan, ada yang berubah mendapat hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Mulai daripada hari ini dia mula solat. Dan itulah tuan-tuan, dengan sumbangan kita ini, kita dapat mengimarahkan masjid. Secara tidak langsung kita pun telah membuat jariah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik tuan-tuan, inilah harta yang cukup berharga. Seorang anak yang menjadi harta yang cukup hebat pada diri kita. Hai anak penyejuk mata, penawar hati, dan duka lara, teringatkanku, penghibur ayah juga mama. Ini dia anak tuan-tuan. Tapi saya ingat Ustaz, zaman saya belajar di University Muqtah Jordan 2009 sehingga 2014, ada seorang sahabat saya, sahabat karib, sama-sama bermain bola. Saya panggil dia, Oya, jom sama-sama kita main futsal. Kita main futsal tuan-tuan, kita tumpang sekolah kebangsaan lah, kita sebut sekolah sekolah rendah orang Arab. Kita main tuan-tuan, kadang-kadang kita main dengan mereka. Satu petang, dia kata dengan saya, Ustaz, dia kata, Man, aku rasa petang ni tak dapat lah, ada member kita nak pindah rumah. Lepas tu malam hari, aku nak kena ikut member pergi ambil dekat kawan dekat airport. Lalu kita kata, okeylah, tak apalah. Ya, dengan perbuatan yang baik je nak lakukan tersebut. Lalu tuan-tuan, pada waktu malam tersebut saya terdengar ada berlaku aksiden di kalangan pelajar-pelajar Malaysia. Saya tak sangka dia tuan-tuan. Keesokan paginya selepas subuh, tiba-tiba ada pegawai kebajikan, ya, di kalangan AJK Persatuan ketika itu call, Aiman, tolong call Pak-Pak Arab, panggil van 2 biji. Saya dulu tokan van tuan-tuan dekat Jordan dulu, ya, transporter. Jadi tuan-tuan, saya kata, kenapa kita nak pergi ke hospital? Ada salah seorang daripada kawan kita meninggal dunia. Jadi tuan-tuan, kita bergegas ke hospital. Pergi hospital tuan-tuan, waktu itu kita masuk ke dalam bilik jenazah. Jadi tuan-tuan, tak ada orang lain lah, saya memberanikan diri untuk masuk. Lalu nak mengecam jenazah tuan-tuan, buka, tengok-tengok kawan saya yang petang semalam saya ajak sama-sama main bola tuan-tuan. Bayangkan pada ketika itu kita bincang sama AJK Persatuan macam mana kita nak bagi tahu mak dia. Kita call mak dia, makcik, kita harap makcik bersabar ya, Allah lebih menyayangi anak makcik. Apa ni? Kenapa ni? Anak makcik terlibat dalam kemalangan. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, itu kita sebut anak kita permata. Kita belai dia dengan penuh kasih sayang, bagai menatang minyak yang penuh. Tapi ada kalanya tuan-tuan, ya, bila kita sayangkan seseorang, maka Allah lebih menyayanginya. Kenapa? Itu barang pinjaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga suami, begitu juga isteri, begitu juga ibu kita dan sebagainya. Kadang-kadang dia pergi tanpa ada sebarang tanda. Tapi Ustaz, kita nak tanya Al-Fadhil Ustaz, macam mana kita nak bersabar, ya, dengan ujian kematian orang yang kita sayang ini? Persilakan Al-Fadhil Ustaz. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila kita sebut tentang kematian, kita mana boleh elak daripada kematian. Dan kematian ni tiap-tiap hari tuan-tuan berlaku. Malah malaikat maut berpuluh kali dalam sehari menziarah kita. Cuma kita je tak perasan malaikat maut ziarah kita. Sampai pada satu hari dia datang ziarah kita, dia kata, aku dah pergi ke timur,
Aku dah pergi ke barat, aku pergi selatan, utara. Aku tak nampak dah rezeki untuk kamu. Aku tengok dah tak ada dah umur untuk kamu. Hari ini adalah ajal bagi kamu. Subhanallah. Bila Israel datang hampiri, tinggallah harta emas dan perak. Nafas terhenti, lemahlah diri. Duduk seorang-seorang.